Nabi kita duduk dengan sahabat dia seperti biasa saja. Dia tak ada tunjuk kata diri dia terlebih. Jadi ada kalanya dia kata setengah daripada sahabat dia tu kan nasyid, baca nasyid mana di dalam masjid dia lah. Dia masalah baca nasyid di dalam masjid ni tak ada masalah kalau nasyid tu bersangkut paut dengan masalah agama. Dia panggil nasyid Islam. Nasyid bersangkut paut dengan agama, bersangkut paut dengan puji Nabi, tu tak ada masalah. Nasyid tak boleh kita nak nasyid dalam masjid ni, iaitu nasyid pasal bukit agama. Dia pasal berkasih, atau pasal cerita-cerita dunia, tu tak boleh lah. Tu tak boleh nak nasyid di dalam masjid. Kerana masjid ni dia ada adab dia. Dia ada adab dia, makna kita nak nasyid lain daripada agama, lain pada puji Nabi, tu tak boleh. Bahasa tempat dalam masjid ni untuk zikrillah. Untuk jadi satu tempat mengingati kita kepada Allah Ta'ala. Di dalam masjid, sebab tu kita kena jaga adab-adab dalam masjid ni, jangan buat rupa penat. Jangan kita menjadikan masjid seperti nak jadi suara tu kecil, tak tahu kata berapa geger dalam masjid. Tu bukan adab dia. Kalau kita nak mengaji biasa ada kecil buat dia mengaji biasa ni. Biasanya musallah bala pondok kita tak apa. Tapi di sini di masjid ni makna kita kena jaga adab dia. Di sini hak Nabi izin apa sahabat-sahabat dia bernasyid ni, kerana nasyid bersangkut dengan nasyid Islam. Tapi Nabi tak ada tegur, Nabi tak ada larang. Tapi kalau satu dengan nasyid pasal dunia, pasal kasih, waktu itu Nabi tegur. Di sini dia menasyid dihadapkan Nabi beberapa kali. Ya, kepada beberapa kali masuk. Dan terkadang menyebut mereka itu sahabat akan sesuatu daripada pekerjaan orang yang jahiliyah dulu-dulu. Dulu-dulu. Sebut kalau panggil kehidupan orang jahiliyah dulu. Mana tu cerita kehidupan orang jahiliyah dulu dihadapkan Nabi. Nabi pun tak ada tegur, tak ada kata apa juga. Dan tertawa-tawa mereka itu sahabat. Maka tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tertawa-tawa mereka itu sahabat. Dan tiada meneguhkan ia Rasulullah akan mereka itu sahabat, malaikat daripada pekerjaan yang haram. Kita tengok Nabi kita. Di sini dia cara dakwah dia. Cara dia nak seru sahabat dia tu, ataupun cara nak seru manusia kepada agama ni secara umum. Cara kita nak seru agama, nak seru manusia pada agama, pertama sekali ni makruh. Jadi siapa dia? Nabi kata siapa dia tengok kalau muka. Dia kata tengok di sini masuk juga tahu. Kadang-kadang tak ada tengok tapi tahu. Tu ulama dia tafsir kata dia kata qiraah di sini, tengok di sini. Masuk juga orang yang tahu saja, tak ada tengok. Nampak tak? Siapa dia tengok ataupun siapa dia tahu kalau muka, maka hendaklah ubah kalau muka itu dengan tangan dulu mula-mula.
Nah, dengan tangan mana dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Hak ni jika puasa lah. Sebelum puasa. Nah, maka jika tidak puasa dia barang siapa tadi. Nah, tak puasa nak teguh nyatanya. Pabilisan maka dengan perkataan. Teguh dengan perkataan. Mana kita nasihat, kita wayak dia dengan perkataan. Nah, maka jika tidak puasa lagi dengan perkataan, babi qalbi, maka dengan hati. Nah, jadi hati kita tu jangan berasa kening. Jangan berasa reba dengan cara dia buat. Nah, tapi Nabi kata teguh dengan hati ini masuk dalam orang yang dhaif iman. Orang iman tu dhaif. Nah, tapi alhamdulillah lah pasal syarak tu dia buat apa ni cara teguh muka tu kepada 3 cara. Nah, kalau dia tu buat teguh muka dengan satu cara tu masyaqqah lagi susah payah. Nampak? Dia pasal kalau muka semua ni dia bukan kita boleh teguh. Nah, dia bukan kita boleh buat belakang kalau muka. Semua daripada perkara muka tu kita boleh teguh dengan perbuatan kita lalu tak. Seperti perkara yang berlaku pada ahli kita. Nah, kalau yang berlaku pada ahli kita ni kita boleh teguh dengan cara perbuatan lalu tak. Nah, ada kala yang perkara muka tu kita nak teguh dengan perbuatan lain daripada ahli kita tu kan. Patut nak teguhnya apa? Teguh dengan perkataan. Seperti orang sekampung dengan kita. Nah, orang sekampung dengan kita ni kadang-kadang kita nak teguh dengan perbuatan tu patut tak puasa. Kita kena teguh dengan perkataan. Nah, dengan cara nasihat, dengan cara menyata agama. Nah, itu mana orang sekampung. Ahli kita tu kita boleh teguh dengan perbuatan lalu tak tu. Nah, dan satu lagi tu hak teguh dengan hati tu ada juga pada setengah tempat tu biasanya ada orang itipun. Nah, ada orang itipun mana sekiranya kalau kita teguh dengan perbuatan tu mudarat kita. Ataupun kita teguh dengan perkataan pun mudarat kembali pada kita lagi. Nah, pasal orang itipun. Di situ tu kita kena teguh dengan hati. Nah, tapi kita nak sunyi daripada teguh langsung tu tak boleh. Itu haram. Itu berdosa. Masuk dalam sokong. Masuk dalam sokong kalau muka tadi. Di situ tu dosa sahabat kita. Nampak? Itu makna cara muka. Sebab tu Nabi di sini dia kata selama mana sahabat dia tu dia tak ada buat sapatan haram lagi, dia tak teguh. Mana kalau duduk pada makruh tu dia tak teguh lagi. Pasal apa? Pasal dia mula-mula Islam kan. Nah, dia baru-baru ni dia kita kena menakuti pada bab haram dulu. Jangan gaduh kita nak menakuti pada kalau makruh. Tu dia kena asuh. Nah, dia kena asuh sikit sekali lepas tu masuk kepada kalau makruh. Tapi hak haram dia kena selalu dah. Nah, hak haram tu dia kena teguh selalu dah. Tapi hak makruh tu dia kena taruh jarak masuk. Nah, pasal kita semua ni kan bukan kita nak tinggal hak haram saja, hak makruh pun kita kena tinggal juga. Pasal apa? Pasal kita kena tinggal juga kalau makruh. Pasal kita jadi ikut orang. Kita semua ni jadi ikut bagi orang lain. Ikut bagi siapa? Anak bini kita. Isteri kita, anak-anak kita tu dia tiru kita. Anak-anak ataupun dia tiru suami dia ataupun anak tu tiru ayah dia. Nah, sebab itulah Nabi kita ni jadi qudwah, jadi ikut saya bagi manusia semua. Sebab itulah Nabi kita ni kalau dia tinggal kalau haram, kalau makruh dan perkara mubah pun dia suka jadi ibadat itu. Kalau harus tu dia pusing kalau tu jadi ibadat juga. Dia tak tinggal jadi harus lagi tu. Nampak? Itu cara hak Nabi ni. Kita ni kebanyakan kita ni hak haram ya.
Hak haram tu pun duk sendiri masuk lagi jaga-jaga kita. Nah, hak makruh pakat tak pindah. Nah, hak haruh duk jadi haruh itulah mana kita tak pusing jadi ibadat, jadi perkara sunnah. Nah, jadi dia panggil kita ni duk dalam ubi semua. Duk dalam ubi. Awak. Sebab tu lah kita ingat di sini, nah, pasal kita tengok daripada cerita Nabi di sini ni kan. Nah, Nabi dia tak tengok malaikat perkara haram kerana untuk nak menggalakkan manusia. Nah, untuk nak heret manusia kepada agama. Nah, ini cara dia. Nah, kita nak heret orang kepada agama pada mula-mula dia kita tak boleh masuk pada lagi. Dia lagi. Nampak tak? Nah, dia nampak tu berat banyak ulur tu. Kau nampak tu berat nan ni. Nampak saya banyak cara tak muk ya. Nah, mana ni Nabi nak ajar permulaan kita nak seru manusia, kita kena tegak hak haram. Pasal dia kena mula di tarhib, mula di menakuti. Dia kena mula di menakuti. Apabila kita nak heret orang ada dalam agama dah semua jadi raka. Lepas tu kita kena mula dengan tarhib, mula dengan menakuti. Nah, menakuti kita di situ tu kena menakuti pada hak haram saja. Jangan kita menakuti hak makruh lagi. Pasal dia tu, nah, baru mula-mula nak paling malu. Jadi kita kena main kalau haram saja dulu. Jangan dia masuk dalam makruh. Nah, apabila dia sudah masuk dah, sudah sesuai dah dengan agama, di situ baru kita masuk pula pada perkara makruh. Masuk pula pada perkara makruh. Kerana apa? Kerana manusia ni dia jadi contoh. Dia jadi contoh, jadi tauladan bagi orang lain. Nah, mana tak dapat tidak kita nak jaga juga daripada makruh tadi. Itu cara orang Nabi kita. Itu mana di sini kita boleh ambilnya mana mungkar mana tak dapat tidaklah kita kena tegur. Tak dapat tidak kita kena tegur. Mana mesti. Sekiranya kalau kita tak tegur kalau mungkar, tunggulah pada tempat itu bala datang. Bala turunlah. Nah, pasal yang ada juga satu hadis yang lain, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru fala yughayyiru illa yushiku Allahu an ya'ummahum bil qabil. Nah, maknanya tiada satu kaum yang beramal dengan maksiat. Satu kaum berbuat maksiat. Tiba-tiba pada tempat itu puasa untuk teguh maksiat tadi, tapi dia tak ada. Puasa untuk nak teguh kepada maksiat, tapi tak ada siapa dia teguh. Nah, di situ tu hampir Allah Ta'ala menghampirkan tempat itu dengan mengumumkan denda nikah mana bala nak datang pada tempat itu. Nah, kalau kita tu pakat senyap gapo, tak ada pilih kata gapo, tak ada pilih wayak gapo, tak ada nasihat gapo, apa tu tak boleh. Nah, kerana hak yang khususnya kalau haram dulu. Hak Nabi kata, nah, Nabi tak tegur malaikat hak haram dulu. Ini dia panggil bahawa kita tanggung di atas permulaan tarik manusia. Tapi apabila tarik masuk dah, mula serah dah, kita kena mula masuk pada perkara makruh. Mula masuk perkara itu. Nah, pasal kita tak boleh sifat di atas perkara haram saja, kerana kita jadi contoh. Nah, kita semua jadi contoh lah, contoh bagi anak cucu kita. Contoh bagi anak cucu. Nah, jadi kalau kita buat contoh tak molek pada anak cucu kita, dia turut kita. Dan dia sangat pula. Sangat pada share dia. Sangat pada nenek dia. Ambo buatnya mau turut nenek ambo yang turut si dia ambo. Nampak si dia ambo buat lagi, ambo buat lagi. Jadi dia buat contoh. Nah, sebab tu kita buat contoh yang baik. Itu habis. Nah, kita bertawamuk nanti. Di sini kita masuk pasal baru. Faslun fi bayani suratihi wa khilqatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pasal pada menyatakan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rupa Nabi dan menyatakan akan kejadian Nabi.
di sini dia nak menyata dua perkara dalam pasal ini. Yang pertama nak menyata rupa Nabi. Yang kedua nak menyata juga akhlak Nabi. Cara hidup Nabi. Dua perkara di sini. Pasal apa kita kena mengaji bab? Pasal apa? Ya ada soalan dalam ilmu ni. Pasal apa kita kena mengaji juga? Tahu rupa-rupa Nabi lagu mana. Dan apa ni? Adab-adab Nabi, akhlak Nabi lagu mana. Kita kena belajar pasal. Masalah adab ni, akhlak tidak apalah. Pasal apa? Pasal Nabi contoh. Nabi dia contoh dan tauladan bagi kita. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu jadi contoh yang baik bagi kita. Mana kalau kita belajar adab-adab dan akhlak dia tu, maksudnya so, kita belajar contoh. Tapi kita tengok contoh yang baik. Tapi satu lagi yang kita kena belajar juga, iaitu rupanya. Kena tahu juga rupa-rupanya. Di sini kita kena salib. Pasal kita kena belajar juga rupa-rupa dia ni. Ulama dia kaji ni, dia kata ada setengah daripada manusia ni dia Tuhan beliau boleh mimpi jumpa Nabi. Ya ada setengah daripada manusia salih dia. Tuhan beliau tu boleh mimpi jumpa dengan Nabi. Apabila dia mimpi jumpa dengan Nabi, di sini dia kena tahu rupa-rupa Nabi. Rambut Nabi di mana, cahaya kulit Nabi di mana. Dia kena tahu. Kalau tak tahu di sini, apabila dia mimpi jumpa dengan Nabi itu, dia nak beza tahu. Atau dia jumpa Nabi ke ataupun apa. Sebab itulah kita perlu belajar. Pasal dalam hadis Nabi juga, ya ada satu hadis Nabi kata, Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang tengok akan daku di dalam tidur, dalam mimpi, jumpa dengan Nabi kata faqad ra'ani, maka sesungguh tengok ia akan daku semati. Siapa dia mimpi jumpa aku, orang itu boleh tengok aku semati. Pasal apa? Fa inna syaitan la yatamassalu. Kerana bahawa syaitan itu tak boleh merupa akan aku. Syaitan nak merupakan Nabi tak boleh. Sebab tu siapa dia jumpa Nabi, betul lah Nabi semati. Kerana syaitan nak buat rupa dia tak boleh. Nampak? Sebab itulah di sini kita kena belajar untuk nak tahu rupa parah dia. Rupa parah dia, rambut dia macam mana, kulit dia cahaya apa, kena belajar. Pasal apabila Tuhan kita jumpa semati dengan Nabi itu, boleh kita kenal dia, boleh kita tahu dengan sahabat kita belajar lah rupa-rupa dia macam mana. Nampak? Adapun masalah akhlak dan adab-adab Nabi, itu pasal apa? Pasal Nabi jadi contoh yang baik bagi kita untuk kita ambil contoh di situ. Siapa dia ambil contoh Nabi, orang itu selamat. Orang itu selamat dunia dan akhirat. Kalau Nabi tak buat contoh, payah kita nak tiru. Nabi buat contoh seperti apa? Seperti misal dia gunting misal dia gunting janggut dia taruh. Janggut dia taruh, dan dia taruh tu, kata setengah ulama kodak sejenggal. Kodak satu jenggal. Mana kita pergi tengok tu, apabila lebih di bawah, gunting tu baik. Sejenggal di situ ke, apabila lebih tu, kita ambil gunting sama juga. Baru dia nampak hebat. Itu dia panggil adab-adab Nabi dan cara hidup Nabi itu ya kita kena belajar semua. Pasal kita nak ambil contoh dan tauladan daripada Nabi. Pasal sahabat ni dia perhati sungguh, dia turut sungguh cara hidup Nabi. Dengan sampai cara tidur Nabi macam mana, cara makan lagu mana, cara minum lagu mana, pakaian macam mana. Sahabat dia cara dia kira belah sahabat tu. Sebab tu tujuan kita kena belajar untuk kita nak tahu.
Nah, cara duduk dia macam mana. Cukup dekat di situ. Cara pergi kayu subi lagu mana. Oh, kira nak pergi kayu subi tu lagu mana. Nah, kita pergi tak tahu gapo. Jadi nah, orang panggil adab dia. Nah, dan Nabi gosok diri gosok lagu mana. Nah, sebab itu kita kena belajar. Nah, dia kita tak belajar, jadi kita gosok gigi pun dah. Lepas begitulah. Padahal perbuatan Nabi. Nah, perbuatan Nabi. Apabila kita tak belajar perkara itu, yang mana kita tak padu kepada gosok gigi kita lepas gitulah. Nampak? Itu mana faedah kita belajar rupa parah dia dan belajar adab-adab dia. Itu sudah nyata. Di sini kita masuk tengok rupa dia lagu mana. Kana min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qamatuhu annahu lam yakun bil-tawilil ba'ini wala bil-qasiril mutaraddadi bal kana yunsabu ila ar-rab'ati idza masya wahdahu wa ma'a dhalika falam yakun yumashihi ahadun minan nasi yunsabu ila quli illa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rubbama iktanafahu ar-rajulani tawilani fayaquluhuma fa idza faraqahu nusiba ila quli wa nusiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila ar-rab'ati wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ju'ila al-khairu kulluhu fir-rab'ati. Sekali lagi. Yang mana coran-coran baru. Nah, kana min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qamatuhu annahu lam yakun bil-tawilil ba'ini wala bil-qasiril mutaraddadi bal kana yunsabu ila ar-rab'ati idza masya wahdahu wa ma'a dhalika falam yakun yumashihi ahadun minan nasi yunsabu ila quli illa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rubbama iktanafahu ar-rajulan tawilan fayaquluhuma fa idza faraqahu nusiba ila quli wa nusiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila ar-rab'ati wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ju'ila al-khairu kulluhu fir-rab'ati. Artinya arti kata yang tersebut adalah setengah daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pendirian Nabi itu, bahawasanya tiada ada ia Nabi panjang yang terlebih nyata. Mana Nabi itu tak ada tinggi berdoa, tak ada tinggi sangat. Nah, tak ada tinggi bersibuk siapa belok belakang tu. Tak lah. Nah, pasal orang tinggi berdoa ni dia tak betul dia nak belok. Jadi nak belakang tak betul, nak tinggi gitu. Tu buat payah belakang. Nah, akan luak geri dia tu payah. Nah, pasal kita ni kena ada gerak geri semua kan masalah ibadat. Nah, pasal tu yang buat kita ni untuk beribadat. Jadi kita ni kena gerak geri semua tubuh kita. Nah, mana tak boleh nak berhenti dalam 24 jam ni ada gerak semua. Nah, jadi kalaulah tubuh badan tu tinggi sangat, Pak Nabi tu lah tinggi sangat tu jadi payah. Nah, jadi masyaqqah susah payah untuk nak gerak geri pada ibadat tu. Sahabat Nabi kita dia tak ada tinggi pelajar. Di mana tiada ada ia Nabi panjang yang terlebih nyata. Dan tiada ia Nabi pendek yang sangat. Bukan kata pendek doa, pendek loh doa. Nah, apabila duduk tengah orang ramai, gelai tak ada apa. Tak. Nah, bukan kata Nabi dia pergi duduk di tengah-tengah sahabat tu rahai Nabi. Macam apa? Rendah dah, pendek pun. Nah, tak apa asam tu nampak sahabat. Bukan kata rendah sangat, bukan tinggi pelajar Nabi kita. Itu mana tiada dia Nabi pendek sangat berulang-ulang. Mana sangatlah. Tetapi ada ia Nabi dibangsakan kepada Rabbah.
yakni pertengahan. Rab'ah mana pertengahan, tak ada tinggi telajak sangat, tak ada pendek sangat, tak ada rendah sangat, pertengahan, tiada panjang dan tiada pendek. Itu ada pertengahan Nabi kita, tak tinggi sangat dan tak ada pendek. Apabila ia Nabi berjalan sendirinya, sendiri Nabi mana apabila dia berjalan seorang aja kan, apabila dia berjalan seorang aja, kita tengok dia tu tak ada tinggi sangat, tak ada rendah sangat. Jadi pada pandangan mata, mata kita tengok boleh kata, Nabi ni tak ada tinggi sangat, tak ada rendah sangat. Jadi formal lah, jadi sedap tengok. Tinggi telajak Yahudah pula Nabi, nampak nak makan dia angin. Rendah telajak tu tak lagi lah. Jadi Nabi apabila dia berjalan seorang dia tu, kita nampak formal. Nampak tubuh dia tu pada tak ada telajak dah. Cuma apabila dia berjalan sendiri. Dan adalah serta yang dimakian itu, serta dibangsakan kepada Rab'ah. Serta yang dimakian itu mana serta dibangsakan kepada Rab'ah. Maka tiada ada seorang manusia yang panjang pendirian seorang itu yang bersama berjalan dengan dia, dengan Nabi itu. Malaikat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih tinggi daripada seorang itu. Hak ni pelan, hak ni mukjizat. Nabi kalau dia berjalan dengan siapa-siapa, walaupun orang tu kalau dia berjalan seorang kita tengok tinggi. Tapi kalau dia berjalan sekali dengan Nabi tinggi aja. Tengok mukjizat. Mana seorang tu kalau dia berjalan suku-suku seorang je, kita tengok tinggi pada Nabi. Pada pandangan mata kita nampak tinggi pada Nabi. Kerana Nabi apabila dia jalan seorang tu kita nampak bomolek, tak ada tinggi sangat, tak ada rendah sangat. Dan orang yang tinggi pada Nabi apabila dia jalan seorang tu nampak tinggi. Tapi kalau dia mari berjalan sekali dengan Nabi, rendah dia, tinggi Nabi lagi. Ini dia panggil mukjizat. Mukjizat yang saya beri pada Nabi. Manusia tinggi mana pun kalau berjalan dengan Nabi, dia kena rendah pada Nabi. Itu mukjizat. Dan terkadang mengeliling dua orang laki-laki yang panjang keduanya, dua laki-laki itu sama-sama berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih tinggi ia Rasulullah daripada dua orang laki-laki itu. Apabila dua orang yang tinggi belakang, mereka kapit Nabi duduk tengah jalan. Tinggilah, maknanya kalau dia duduk suku-suku tu kita tengok tinggi dia dengan Nabi. Kalau duduk suku-suku, nampak tak? Kita tengok ada tinggi dia dengan Nabi. Nabi kalau duduk suku-suku nampak bomolek, tak ada tinggi, tak rendah. Kok ni kalau duduk suku dengan Nabi nampak tinggi. Tapi apabila mari berjalan sekali dengan Nabi, dia rendah lagi. Dia rendah. Jadi Nabi itu lebih lagi kepala dia. Nabi itu kepala dia hollow lagi, kok tumpah bawah. Dia masuk di dalam bab mukjizat. Bab mukjizat mana sekarang dia tidak ada pada orang biasa. Orang lain pada Nabi dia tak ada. Tak ada soal. Itu dia panggil kelakuan Nabi. Mana kalau kita tengok di dalam mimpi kita dia, takdirnya sehari kita mimpi jumpa dengan Nabi, sekiranya kalau Nabi itu duduk jalan di kalangan sahabat-sahabat dia, kita boleh tengok kata Nabi itu tinggi. Walaupun dia berjalan, apa dia duduk suku-suku, kita nampak kata tinggi sahabat dia, tapi kalau dia mari berjalan sekali dengan sahabat dia, Nabi tinggi lagi. Sahabat dia tu nak jadi rendah di situ. Sebab dia menyata di sini mana nak kita reti apa ni kejadian dia lagu tu. Itu mana terkadang mengeliling dua orang laki-laki yang panjang, mana yang tinggi kedua, sama-sama berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih tinggi ia Rasul daripada dua orang laki-laki itu. Maka apabila menceraikan keduanya dua laki-laki itu, apabila bercerai, mana apabila berjalan suku-suku. Apabila berjalan suku-suku, dua orang itu suku, Nabi suku. Saya dibangsakan akan keduanya dua laki-laki kepada panjang. Kalau berjalan suku-suku dia mahu tahu, tinggi dua orang ni. Nampak tak? Tapi bila tengok Nabi, bomolek. Jadi pelan. Mana kalau berjalan suku-suku, semua dia mahu hukum kata dua orang ni tinggi belakang. Tinggi.
Nah, tapi kalau tengok Nabi, Nabi molek tak ada tinggi mana, tak ada. Tapi dia berjalan sekali sudah menir Nabi dah. Nah, dia berjalan sekali tinggi Nabi dah. Tapi kalau berjalan suku-suku semua orang hukum kata tinggi dia tu. Tengok Nabi, Nabi molek. Nah, berjalan sekali Nabi itu lebih tinggi daripada dua orang itu lain. Itu mana dan dibangsakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada Ram'ah, yakni persegi empat. Apa makna persegi empat? Yakni kepada pertengahan. Mana tak ada tinggi, tak ada ulang. Dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula kebajikan itu, sekalian kebajikan di dalam Ram'ah itu, yakni di dalam orang yang pertengahan. Nabi kata, orang yang boleh buat kebajikan, sempurna kebajikan dia, iaitu orang yang pertengahan. Orang yang tak ada tinggi sangat dan orang yang tak ada rendah. Barulah kerja ibadat dia tu kan, subik comel, subik molek. Dia panggil, kebajikan tu dia duduk pada orang pertengahan. Kalau orang rendah doa kadang-kadang tak comel tu berupa ibadat. Tak comel. Lepas tu dia duduk ketika tahiyat ke, jadi nampak pandai di situ. Nampak tak comel. Kalau orang tinggi pula, kalau dia sujud tu nampak Allah. Nak rapat sampai. Jadi tak sedap tengok. Tapi kalau manusia tu pertengahan kejadian, tak ada tinggi sangat, tak ada rendah sangat, tu dia panggil comel. Dan tubuh dia pula jadi ringi untuk nak masuk pada ibadat. Jadi mudah nak masuk pada ibadat. Dia sebut kereta lah, kalau kita guna kereta besar, bila mana payah nak cek apa payah lah tu. Kalau kereta halus dah, nak buat barang tak lewat dah. Dia kena bobo molek tu baru sedap. Dia panggil disiplin kerja tu mudah. Kalau kita pergi dengan ludah 10, payah belakang, hari 4 cek, apa tu payah. Ataupun kita pergi dengan kereta kecil, dia nak beli barang apa payah, dah nak buat dah lain. Dengan kereta sederhana seperti kereta kabak dia tu bomol. Dimaksud juga manusia. Untuk nak jadi mudah dia pada masalah amal ibadat ni, nak mudah pada masuk pada amal ibadat, dia kena orang sederhana. Sederhana kejadian dia, tu mudahlah. Itu makna cerita yang pertama masalah kejadian Nabi kita. Hak ni lah ulama kata kalau Tuhan beri kita tu boleh jumpa dalam mimpi dengan Nabi, kita boleh tengoklah kejadian Nabi semasa dia berjalan dengan sahabat-sahabat dia tu, tinggi dia. Tapi kalau dia berjalan suku-suku dengan sahabat, kadang-kadang nampak tinggi sahabat, nampak rendah dia. Tapi apabila berjalan bersama-sama tu, tinggi tu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok belakang. Itu kejadian pertama. Kita pelajari witna, rupa parah Nabi itu witna. Pasal mudah-mudahan kalau kita jumpa dalam mimpi, kita boleh kenal lalu. Pasal ulama dia kata pula, tengok. Ada ulama dia kata, apabila kita belajar rupa parah Nabi ini, boleh ke Tuhan nak mimpi. Nak kita jumpa semati dengan Nabi. Mana kalau kita tak mengaji rupa parah Nabi, itu payahlah. Kalau kita mengaji, jadi Allah Ta'ala tu nak cuba kita jumpa dengan dia. Kita jumpa dengan dia. Orang jumpa dengan Nabi itu Masya Allah lah. Selamat dunia dan akhirat. Itu habis di situ. Wa amma launuhu faqad kana azhara al-lawn wa lam yakun bil adam wala bisyadidil bayad. Wal azharu huwa al-abyadu an-nasi'u alladhi la tashubuhu. Itu tashubuhu itu bukan yun. La tashubu sufratun wala humratun wala syai'un minal alwan. Ini cahaya kulit Nabi. Tadi itu masalah tinggi dia. Mana kita ingat malah. Tadi masalah tinggi dia. Mana walaupun tengok sahabat tinggi pada dia pun, tapi dia berjalan sekali menir dia, tinggi dia. Ini masalah kulit. Wa amma launuhu faqad kana azhara al-lawn wa lam yakun bil adam wala bisyadidil bayad.
wal azharu huwa al abyadun nasihul ladzi la tashubuhu sufratun wala humratun wala syai'un minal alwan. Artinya, dan adapun warna jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warna tubuhnya, maka iaitu warna sungguhnya adalah dia warna azharul lawn. Gapo azharul lawn? Yakni putih yang semata-mata. Putih yang semata-mata, gilang gemilang cahayanya, cahaya jasad Nabi itu. Putih semata-mata. Makna putih lah. Putih patut bercahaya pula. Putih bercahaya gilang gemilang. Iaitu putih yang semata-mata. Mana tiada ada sangat merah, mana tak ada lagi kepada merah dah. Dan tiada sangat putih. Itu makna putih semata-mata. Dia kena tafsir tu pasal yang makna azharul lawn di sini. Azharul lawn makna putih molek. Putih tak ada nak pergi ikut merah sangat. Tak ada pergi ikut merah dah. Dan putih dia tu bukan kata sangat putih. Seperti putih tapak tu dah. Putih comel, putih bawang. Dia hak putih merah. Pak dasar dalam dia kata putih merah tu, tu tepat kena panas. Tepat dia kena matahari. Tapi hak di bawah pakaian dia panggil putih semata-mata. Putih semata-mata makna putih comel. Bukan putih sangat dah. Dan bukan putih dia tu jadi tubik lagi warna merah tu. Tu tak ya. Ataupun putih pucat, tak. Putih kuning, tak lah sekali. Tu makna tiada sangat putih. Dan makna azharul lawn seperti kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini Imam Ghazali dia tafsir makna azharul lawn lagi. Apa makna putih semata-mata? Kita tengok Imam Ghazali dia tafsir sekali lagi. Huwal abyadun nasi'ul ladzi la tashubuhu sufratun wala humratun wala syai'un minal alwan. Iaitu jasad Nabi, putih yang khalis, mana putih yang bersih, yang tiada mencampuri akan putih oleh kuning. Mana putih Nabi itu bukan putih kuning pucat dah. Bukan putih kuning pucat dah. Dan tiada mencampuri akan putih Nabi oleh merah. Bukan ke putih Nabi ikut merah pun dah. Putih Nabi ikut kuning pun dah. Putih Nabi ikut merah pun dah. Dan tiada mencampuri akan putih itu suatu daripada segala warna yang lain. Ya taklah. Bukan putih Nabi ikut merah, putih Nabi ikut kuning, ataupun putih Nabi ikut apa merah muda ke. Ataupun putih Nabi ikut kapah ke. Tak. Ya putih ni mana putih comel. Putih tak ada telajak merah, tak ada telajak kuning. Ini putih molek lah. Itu makna tafsir daripada Imam Ghazali. Pasal dia nak menyata takut kita duk faham kata putih Nabi makna putih lepak. Ya putih dari panggil putih lepak tak kita. Putih lepak mana putih dak. Putih. Putih sangat. Ya putih dak ni tak molek lah. Putih sembuh. Putih sembuh dia tak molek lah. Jadi lebih dak. Jadi tak molek pula situ. Tapi putih nak ikut merah supaya orang ada darah banyak dah. Itu tak merah. Mana putih Nabi, putih sedap tengok. Itu makna. Dia tak ada ikut pucat kuning bodak. Supaya kita duk bekah lama-lama ni mata kelik putih dah tu pucat. Tu pucat pasal dia duk leher. Dia tak biasa tubik. Dia duk leher tu tak biasa tubik daripada bilik dia. Boya kelik orang nampak putih. Bukan putih dia pucat. Pucat pasal apa? Tak ada kena matahari. Tak ada kena vitamin D lah semua tu. Vitamin D tak ada. Orang vitamin D tak ada ni dia nak pergi putih pucat. Kalau orang ada vitamin D, dia putih nak pergi ikut merah. Dia cek gitu. Sahabat tu kena jemur panas hati kita. Pagi-pagi pukul 8 tu tubik jemur panas dia setengah dia ke. Tu panggil kita nak boleh vitamin D. Dia vitamin D, kulit kita tu jadi molek. Dan tubuh badan kita pun sihat segala. Itu makna matahari waktu pagi tu dia ada manfaat besar gitu. Kalau kita duduk kurung dalam rumah semata-mata,
vitamin D kita tak boleh. Di situ nak jadi kuning tubuh badan. Itu cahaya kulit Nabi. Wa na'atahu Abu Talibin faqala. Nah, wa na'atahu Abu Talibin faqala wa abyadu yustasqal ghamam biwajhih simadul yatama ismatun lil aramili. Wa abyadu yustasqal ghamam biwajhih simadul yatama ismatun lil aramili. Artinya, arti kata Abu Talib dan menyebutkan akan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh mamaknya, mamak Nabi Abu Talib. Mamak ni mana pok saudara dia. Ya istilah dalam kitab dulu dia tulis mamak. Mamak ni mana pok saudara. Mamak. Dalam kitab Faraid mamak lah tu. Tulis mamak. Mamak ni makna pok saudara. Nah, jadi dia ada sebut. Nah, mana pok saudara Nabi tu dia ada sifat Nabi. Nah, iaitu Abu Talib. Maka ia Abu Talib berkata, dengan katanya kata Abu Talib, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi. Hingga akhir kata Abu Talib. Yakni dan warna Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu warna Nabi putih yang sangat elok. Putih yang sangat elok di situ. Putih Nabi. Nah, dipinta turun hujan daripada awan dengan berkat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Waktu dia minta hujan dia. Nah, dia panggil dengan berkat muka comel dia tu mudah terima doa. Jadi mudahlah tu terima doa tu, jadi mudah turun hujan. Dengan keeloknya, dengan cahaya muka Nabi, comel muka Nabi. Nah, dia minta hujan tu, hujan mudah turun. Jadi hujan tu rindu nak tengok muka Nabi. Taklah kata gitu. Nah, comel muka Nabi tu kan, siapa hujan tu nak turun tengok muka Nabi. Nak mari tepuk dengan muka Nabi. Tu makna Abu Talib dia kan. Abu Talib dia tak ada masuk Islam. Nah, tapi Abu Talib nak ayat kata Nabi kita ni tiap-tiap kali dia minta hujan, hujan tu mudah turun. Nampak tak? Dia minta hujan semua. Tengah-tengah dia minta. Tu mana? Tengah-tengah dia minta. Nah, mana Abu Talib nak ayat kata sangat comel muka Nabi tu, hujan lagi nak tepuk muka dia. Pada betul. Lebih pada Nabi Yusuf lagi ni. Nah, Nabi Yusuf hidup debel masa dulu. Nah, tapi dengan Nabi kita, menang Nabi kita lagi. Nah, pasal Nabi kita ni hujan lagi nak minta tepuk di muka dia tu. Kerana muka sangat comel bercahaya putih itu. Jangan Nabi itu. Itu mana nak sifatkan cahaya muka Nabi itu. Nah, mana yang siapa hujan pun nak tepuk. Nah, nak tengok muka Nabi. Pak kita lebih lagi lah. Nah, kita lebih lagi. Tapi tak ada orang saya tak tunjuk lagi, tak tunjuk. Nah, kalau saya tunjuk, kalau mimpi kita pun nak tengok juga. Kita tak biasa lagi. Nah, insya-Allah kita boleh jumpa. InsyaAllah kita boleh jumpa. Kena baca selawat banyak. Baca selawat banyak. Lepas tu ada ikhlas pada baca selawat. Jangan baca selawat kotak nak mata benda dunia yang ni. Lepas tu tak dapat lah kita. Baca ikhlas molek, satu hari itu dah buka lah. Itu makna muka Nabi itu makna comel-comel sungguh putih molek, putih bersih semua. Siapa hujan pun nak minta tepuk pada muka Nabi. Simalul yatama, yakni menolong anak yatim. Ni Abu Talib dia sifat Nabi lagi. Abu Talib dia sifat Nabi. Mula-mula tu nak dia kata hujan tu nak jumpa dengan muka Nabi, nak tepuk dengan muka Nabi. Yang kedua pula sifat Nabi kita simalul yatama, menolong anak yatim. Nabi kita menolong anak yatim. Pasal Nabi kita dia tahu yatim lagu mana. Kerana Nabi kita jadi dia tu yatim halus-halus lagi. Yatim halus-halus. Piatu pula bagi ibu pada ada. Yatim piatu dia. Tengok Tuhan kata dia tu jadi yatim. Pasal apa? Pasal dia ni pemimpin besar. Dia pemimpin kita. Orang nak jadi pemimpin dia kena tahu rasa
Rasa orang tak ada bapak lagu mana. Rasa orang tak ada ibu lagu mana. Rasa orang miskin lagu mana. Apa tak? Tu hari rasa lah orang dulu. Tu hari rasa orang dulu. Rasa tak ada bapak, dia boleh rasa Nabi. Rasa tak ada ibu, Nabi kita boleh rasa. Rasa miskin, Nabi rasa. Karena Nabi kita dia biasa. Lapar dia sampai kena ikat batu di perut. Ini kita biasa mai baca dulu. Apa tengok dia tanya, jadi Nabi dia no sesak. Dia tak reti cara. Jadi Nabi dia no sesak apa tak ada nak makan. Bukan lagu tu. Allah Ta'ala nak latih dia jadi pemimpin besar ni, dia kena boleh rasa belakang. Apa tak? Dia nak jadi pemimpin ya. Mana kalau dia tak biasa rasa, susah. Apabila jadi pemimpin, dia tak kenal orang susah lagu mana. Dia tak kenal orang susah. Sebab tu dia buat hina pada orang susah. Pemimpin kita lain dia buat hina pada orang susah. Kenapa? Dia tak biasa ketemu susah. Dia tak biasa rasa. Dia nampak anak yatim dia ada dia tapah. Dia tolak pas tepi. Anak yatim dia minta nasi, dia tolak. Kenapa? Dia tak biasa rasa orang tak ada ibu bapa tu lagu mana. Rasa dia. Dia tak ada sama dia. Tepat lagi mana tu tak ada. Tak tahu nak minta di siapa. Nenek ni cucu ramah tak? Nenek ni jadi cucu ramah. Kadang-kadang nenek tu dia kasih cucu orang lain pula dah, tak kasih dia pula dah. Rasa dia belum. Sebab tu Nabi tu hari rasa semua. Tu rasa belakang. Rasa tak ada ibu bapa tu mari rasa lagu mana dalam hati. Boleh rasa. Rasa susah, rasa lapar, lagu mana Nabi rasa? Ikat batu di perut. Masuk gali parit di apa khandak. Masuk perut khandak. Gali parit. Habis makan ni. Lapar berdoa tu, nak gali tak boleh. Yang sahabat kena ikat batu di perut. Tiba-tiba ada sahabat. Mari mengadu pada Nabi yang lapar ni. Amor lapar ya. Kalau kita berhenti dulu lagu mana ya kan? Tujuan. Nabi pun akik perut dia, kata aku pun sepatu. Nabi akik baju dia, mu tengok aku sepatu. Muka sahabat tu akik dulu, dia tengok amor ni, terikat batu tak perut lapar. Nabi kata aku pun sepatu. Sama-sama lapar. Mana nak tahu kata orang nak jadi pemimpin besar ni, dia kena reti rasa belakang. Baru dia boleh timbul rasa di antara manusia. Timbul rasa. Di antara manusia dia boleh timbul rasa belakang di situ. Sahabat tu Abu Talib dia sifatnya Nabi kita ni simalul yatama. Simal mana? Menolong anak-anak yatim. Dia tolong. Masa dia tu dia tolong anak yatim. Lepas tu dia royak pula. Bimbang takut orang belakang ni buat nyanyi pada anak yatim. Masa dia tak apalah, dia ada, dia boleh bercara anak yatim dengan mana. Anak tak ada bapak dia bercara dengan orang. Tapi dia bimbang takut satu hari dia tak ada ni, tak ada dia nak padu kepada anak yatim. Dia royak pula pada satu hadis dia. Dia kata apa? Ana wa kafidul yatim fil jannah hakada. Dia royak pula. Menggalakkan umat-umat dia. Dia kata aku dan orang yang bela anak yatim di dalam syurga seperti ini ada. Ya akik dua jari dia. Jari telunjuk dan jari tengah. Cuma dia sengir wa farraja bainahuma. Dia sengir lah, dia tak ada berapa bukan darajah lain-lain di tengah dia. Walaupun sama dalam syurga tapi darjah tak sama. Kerana dia tu semaya sampai bekak dapat hati. Kita ni bekak belakang hidup. Dia tak lupa juga. Kita darjah sama tak boleh hadir lah gitu tu. Dia bekak dapat hati dia. Kenapa? Banyak ibadat. Hanya diri semaya. Kita ni nak bekak mata yang kedubri mata. Hidupannya. Pada darjah Nabi sama ni tak boleh sama lah. Sebab tu Nabi kata, Nabi bimbang takut lepas pada tak ada dia ni kan, orang belakang ni tak padu pada anak yatim. Habis tu dia bagi hadis ni. Ucur nak bagi hadis. Pasal apabila tak ada dia kan, bimbang takut dia mau ni buat nyanyi. Buat zalim pada anak yatim. Habis tu dia kata, aku dengan orang bela anak yatim di dalam syurga seperti ini. Kek dua jari.
dia sengit kerana darjah lain. Darjah lain. Nah, satu hadis lagi hok dia wari, hadis hok sedap lakon mana orang dengar tu berasa nak elok anak yatim. Nah, berasa nak hafil dengan anak yatim. Hadis yang kedua pula hak Nabi nak menggalakkan kata orang belakang lepas pada dia tak ada ni buat hina, buat apa ni, buat lekeh pada anak yatim, buat zalim. Dia kata man masaha ra'sa yatim lam yamsahu illa billah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun. Nah, barang siapa yang sapu kepala anak yatim, jumpa anak yatim dia, sapu kepala dia. Pergi kepala dia, gosok kepala anak yatim. Gosok kepala. Dia boleh faedah dua-dua. Nah, anak yatim pun dia berasa apa? Dia rasa sejuk hati kerana ada orang ada ke dia. Sebelah balik orang sapu pula. Nah, tu have dua faedah. Faedah pertama untuk melembutkan hati. Untuk melembut hati. Nah, kita hati serah-serah dia apabila sapu gosok kepala anak yatim nak jadi lembut hati kita. Yang kedua pula kebajikan. Kerana apa ni hadis Nabi kata siapa dia sapu gosok kepala anak yatim kerana Allah sungguh, tak ada kerana lain. Nah, mana tangan dia lalu atas kepala tu dia, tiap-tiap orang rambut hak tangan dia lalu tu dia kira kebajikan. Tiap-tiap orang. Mana kita lalu atas kepala dia, misalnya 1000 orang rambut tangan kita duk gosok tu, 1000 orang rambut dia tu 1000 kebajikan. 1000 kebajikan tu. Nah, lepas tu dia satu kebajikan dia tak usah, dia ganda 10 sekurang-kurang. Satu kebajikan dia tak usah, dia ganda 10 sekurang-kurang situ. Mana tak tahu banyak mana kebajikan. Nah, boleh jadi ada di dusun ni pun anak-anak yatim. Nah, anak yatim boleh jadi ada. Kalau tu awak ada tiap-tiap tempat anak yatim. Pasal apa? Dia nak kita dapat kebajikan itu. Kita kena pakat apa? Belum je. Nah, kerana Nabi dia pesan lagu tu. Masa dia ada, Abu Talib boleh tengok kepada Nabi ni simadul yatim. Tolong-menolong anak yatim kerana dia tahu rasa anak yatim lagu mana. Perasaan anak yatim lagu mana. Nah, lebih-lebih lagi hari raya dia pakai baju biasa je dia. Nah, ada orang tu boleh jumpa dengan ibu bapa dia tak ada. Perasaan dia tu kita kena reti, kita kena faham rasa dia. Tolonglah anak-anak yatim. Nah, siapa dia ada, pakat-pakat tolong dia. Allah dia. Nah, beri makan ke dia, beri belanja untuk dia mengaji ke apa, beri belanja. Dia nak mengaji, kita belanja. Nak mengaji pondok, kita belanja dia. Pasal pok dia nak ada Nah, ibu dia boleh bapak lah. Dia tak cara ni. Dia boleh bapak lah. Bapak lah dia tak cara ni. Dia cara hak dia Nah, sebab itulah tanggungjawab tu kita semua. Tanggungjawab ni yatim kita semua. Nah, kerana Nabi dia pesan ada. Aku dengan orang bela anak yatim duduk lagu ni dia syurga. Mana masuk syurga. Tuhan jamin dengan apa Nabi jamin dengan syurga. Yang kedua pula sapu kepala dia, gosok kepala dia. Bila kita jumpa kan, kita masuk tempat dia, gosok kepala dia. Lepas tu sedekah sikit banyak dia. Di situ tu yang faedah pertama lembut hati kita. Lembut hati. Lembut hati pada agama lah, pada ibadat, pada taat ni lembut hati. Yang kedua pula tangan kita lalu semua tu berapa orang rambut semua tu. Dia kira tiap-tiap satu orang bajikan. Nah, dan satu bajikan diganda dengan 10. Di situ banyak bajikan kita. Dia panggil Nabi menggalakkan orang-orang belakang pada dia ni kan. Lepas pada tak ada dia, kena pakat-pakat jagalah anak-anak yatim. Nabi besar pada waktu. Nah, yang kedua pula apa ni, ismatun lil aramili. Yakni memelihara akan segala perempuan yang tiada baginya bagi perempuan suami. Nabi jaga juga. Orang-orang bujang kan. Perempuan hak bujang, hak suami itu bagi perang. Suami itu bagi perang mati dari perempuan ni. Suami itu bujang. Nabi kutip belah. Nabi turut belah di rumah dia. Dia bukan Nabi nak ambil buat bini dia belakang.
Nabi dia bukan apa ni, bukan orang syahwat seperti kita. Kita ni orang syahwat. Bin kita bukan kerana syahwat dah. Bukan bin kerana agama dah. Kita ni bin kerana syahwat betul. Tak ada kerana agama. Nabi kita dia kahwin dia tu semua tu agama lah. Dia kahwin banyak tu semua tu tujuan agama. Kerana bini dia sore-sore tu kan anak pemimpin kabilah lah. Anak pemimpin kabilah. Apa dah? Apabila dia ambil anak kabilah sore, kabilah tu Islam. Dia cari pula. Anak bagi kabilah lain pula. Ambil sore, tepat tu jadi Islam. Dia ambil anak tua-tua belakang. Pasal apa? Kerana dia bin bukan syahwat. Bin kerana nak keluarkan agama Islam. Itu Nabi kita. Sebab tu di sini hak dia kata dia melihara perempuan bujang ni bukan kata dia ambil bin, makna dia jaga. Pasal perempuan bujang dia tak ada orang nafkah dia. Suami dia tak ada, mati dalam perkara ni. Nabi belah habis di situ. Belah belakang. Apa dah? Lepas tu Nabi dia pesan pula kepada orang belakang, pesan kepada wali-wali bagi perempuan hak bujang dia lah. Kahwinlah dia kata. Carilah orang yang boleh kahwin dengan perempuan dia. Kahwinlah, jangan lepas hidup lagi tu kerana dia tu susah, masyarakat dia tu. Kerana perempuan dia bukan pandai cari makan belakang. Hak banyak ni tak boleh, tak pandai cari makan. Hak banyak ni pasal dia masuk dalam makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Berarti ada surah dia, surah An-Nisa. Ada satu surah An-Nisa mana nak menyatakan kata perempuan ni satu makhluk yang dhaif. Termasuk kanak-kanak makhluk dhaif. Anak yatim dhaif. Perempuan hak bujang masuk dalam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim pun Nabi besar, perempuan hak bujang pun Nabi besar. Saya nak cari apa? Cari suami dia. Pakat-pakat cari suami dia supaya dia tu boleh ada orang bela dia, ada orang kira dia. Kalau nak cari tak boleh dah tua dah. Hak tu tolong bela. Nama hak tua dah kan. Hak tua tu 90 dah bujang. Hak tu nak cari suami dia ada. Hak tu kena pakat bela lah pula. Tahu anak cucu dia orang-orang dia tu kena pakat tolong bela di situ. Tu mana pesannya daripada Nabi lah tu. Hak ni tambah dia dua tu. Dia sebenarnya Abu Talib dia nak sifat muka Nabi di sini. Mana dalam syair ni dia kita nak di sifat muka Nabi. Tapi hak dia tambah dua tu orang panggil apa? Masuk di dalam adab dan akhlak. Adab dan akhlak dia. Dia campur dua sendiri. Adab dan akhlak dia mana kita kena ambil juga contoh daripada akhlak dia dan adab dia. Mana kita kena jagalah anak yatim dan orang-orang tak suami itu kita kena pakai tolong jaga di sini. Pesannya Nabi kita lakukan. Habis itu. Wa na'atahu ba'duhum bi annahu mushrabun bi humratin. فقالوا إنما كان المشرب منه بالحمرة ما ظهر للشمس والرياح كالوجه والرقبة والأظهر الصافي عن الحمرة ما تحت الثياب منه صلى الله عليه وسلم. ونعته بعضهم بأنه مشرب بحمرة فقالوا إنما كان المشرب منه بالحمرة ما ظهر للشمس والرياح كالوجه والرقبة والأظهر الصافي عن الحمرة ما كان تحت الثياب منه صلى الله عليه وسلم. Artinya dan menyatakan akan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh setengah sahabat. Setengah sahabat dia cerita sifat Nabi. Bahawasanya Nabi warna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih yang bercampur dengan merah. Putih bercampur merah. Maka berkata mereka itu sahabat, hanya adalah putih yang bercampur dengan merah itu, iaitu putih merah dia. Warna tubuh Nabi yang zahir bagi matahari dan angin. Hak putih merah ni kan, hak kena matahari dengan kena angin. Hak kita duk dengar kata apa, putih bercampur merah tu kan,
iaitu warna kulit hok kena matahari dengan angin. Tapi hok duduk di bawah pakaian dia, hok tu putih bersih. Hok tu putih comel, putih bersih. Hok kena matahari, kena angin, hok tu nak beri cukup merah. Nak jadi putih cukup merah. Tapi hok duduk bawah pakaian, hok tu putih bersih. Itu mana setengah sahabat yang menyata itu. Mana hok kena matahari atau seperti muka Nabi dan lehernya Nabi itu tekak dia. Bermula putih yang khalis, yang jernih, yang tiada bercampur dengan merah itu, iaitu putih khalis, warna daripada anggota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di bawah pakaian. Jadi putih Nabi di bawah pakaian tu kan putih bersih, putih suci nampak. Putih bersih, suci nampak putih. Hak tu di bawah pakaian. Tapi hak kena, tepat hak kena matahari dengan angin, putih tu nak jadi kok merah. Nak ikut warna merah. Maknanya comel. Itu mana boleh kita kenal Nabi. Mudah-mudahan kalau kita berjumpa dalam mimpi, kita boleh nyata kata Nabi semua tidak apa. Hamba mengaji dah sifat dia. Orang tak mengaji susah. Video tak tahu aku berjumpa. Itu dah. Video tak tahu. Tapi tuk guru dia duk royak kata, tuk guru yang menyata kata, kalau kita mimpi jumpa Nabi, ya kita tahu lalu. Dia mari perasaan diri dia. Kata hak ni Nabi. Alamat di situ tadi. Alamat dia. Bukan kita jumpa tu kita tak tahu atau dia dah. Kalau Nabi ni dia mari dalam hati, tahu dah. Litah mari tak hak tu Nabi. Litah mari selalu dah kata hak tu Nabi. Masalah mimpi Nabi. Yang kita tak kenal tu masalah kita mimpi orang lain. Nampak seorang lelaki-lelaki dia tak tahu. Hak tu bukan Nabi. Kalau Nabi nak mari dalam perasaan dia kata hak ni Nabi. Ya ada beza juga. Wa kana arafuhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kal-lu'lu'i atyaba min al-miskil azfar. Masya-Allah sungguh Nabi. Wa kana arafuhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kal-lu'lu'i atyaba min al-miskil azfar. Artinya dan adalah peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka Nabi itu seperti mutiara. Peluh dia tu molek, tak ada keluh rasa. Peluh kita ni keluh. Kalau tu baik dah lepas ada potong dia keluh nampak. Hak buntir di muka keluh. Hak Nabi ni jadi apa? Jenis serupa dengan mutiara, serupa dengan permata. Baunya bau peluh itu terlebih harum daripada kasturi yang sangat harum baunya, bau kasturi. Bau sedap pula. Kita kena ambil kali masa dia peluh di Nabi, baju kita tu bau sedap. Pasal peluh dia ni lebih harum lagi daripada kasturi. Peluh dia. Tapi dalam mimpi tu hawi bau tak tahu tu. Dalam mimpi hawi bau tak tahu lah. Tapi nak tahu kata peluh dia ni jenis serupa dengan mutiara. Mutiara ni mana mata dia. Bau dia tu pula harum seperti mana, lebih harum lagi daripada kasturi. Lebih harum daripada minyak bau lagi. Kita nak minyak bau ni berahi sekak dah. Suka habis sekak dah minyak bau. Tapi peluh Nabi lebih daripada minyak bau. Nabi tak ada pernah bakar dia. Pada peluh dia. Peluh ni tak ada apa. Tu baik bau harum dah. Tu tubuh Nabi bau sedap. Lepas tu tubuh kita kena bau sedap katalah mandi kena pelah lagi. Mandi. Kena wihak pada tubuh badan. Hak tubuh badan kita kena beri juga ke dia. Jangan lepas tubuh badan kita tak ada padu, tak ada peduli dia. Jangan. Kerana tengok tubuh Nabi kita siap. Siap tubuh Nabi kita. Siap belakang. Kita pun kena siap juga. Kena jaga. Kuku-kuku tu kena jaga. Bagi pandok molek. Rambut pun kena gunting jadi siap. Rambut ni taruh seredung gitu jangan. Jadi molek. Janggut pun kena tengok depan dia tu gerak lagi. Takut masa susu bayam. Masuk ke lelah susu lekat tu. Janggut dia tu. Si bom molek.
Nah, misal pun jangan panggil sangat, kena butuh jadi sederhana tu. Misal. Nah, tu mana cara Nabi kita. Mandi itu pula ayo kena buh sabun buh kapul basdah tu baik. Nah, lepas tu waktu kita nak buat ibadat pula guna minyak bau pula di situ. Tu cara Nabi kita. Dia bersiap tubuh dia. Nah, dia tak lepas. Nah, bersugi semua dia tak lepas dia jadi kuning tak tahu dah. Nah, kita ni juga baca sekali orang tu kena pekuk benda. Nah, tak tu nak jemur payah kita. Nah, pasal kita makan apa ni benda-benda bau. Benda-benda bau. Sebenarnya Nabi larang. Nabi kata dia makan benda bau jangan mari masjid. Jangan semaya sekali dengan kami. Nabi larang. We habis bau dulu. Bau boleh mari. Nampak tak? Jelas Nabi tegur pada waktu. Nah, tegur makan bau nah, bau yang putih, bau yang merah. Kalau pak kita wah peta, wah jering, wah kedah, yang dah belakang. Nah, kuat-kuat belakang. Nah, lepas tu rokok tu. Bukan tamanda tu. Nah, lepas tu kuat juga tu. Nah, lepas tu kuat juga bau tu. Rokok daun pun bau, rokok kedah pun bau. Bau lah. Kalau Nabi ada lagi Nabi kamu datang lagi masjid. Semua ayat ni. Ayat rumah sama lagi. Nah, pasal apa bau. Nah, ya kalau kita maya dalam keadaan bau ada tu makruh. Malaikat kita we habis bau tu dulu. Dengan gosok gigi ko ataupun dengan kita makan benda-benda buai bau tu ke. Lepas tu baru boleh kita masuk pada ibadat. Nah, sebab itulah kita ni ahli ibadat je. Kita ni ahli ibadat. Mana kalau kita nak buat ibadat dah ni kita kena jagalah makan ni hok bau tu jangan masuk. Pasal kita nak munajat dengan Tuhan. Kita nak munajat dengan Tuhan. Nah, ni kita tak heran. Sudah makan wakhadah lah. Allah akbar maya tu wah. Nah, kan Nabi kata malaikat ni menyakiti bau itu serupa dengan manusia menyakiti tidak. Malaikat. Nah, juga malaikat tu aku malah masuk tak dia. Malaikat rahmat lagi. Malaikat rahmat tak duduk di kita. Nah, malaikat rahmat. Malaikat hafazah tu dia duduk semata. Kalau tu tak ada masalah. Dia bukan malaikat rahmat. Nah, ya kita kalau ada bau tubuh, bau mulut waktu kita ibadat ni malaikat rahmat undur. Dan malaikat rahmat undur, jadi dia apa ni malaikat nak minta rahmat kita pun tak ada. Kalau nak minta ampun dosa kita pun tak ada. Sebab tu kita kena jaga. Nah, hak tubuh badan tu kena jaga. Ada sila rahmat dia. Dia duk minta doa rahmat kita. Dia duk jangan kita. Malaikat rahmat tak ada. Malaikat rahmat tak ada. Dia betul duk minta doa kita. Duk minta rahmat kita, duk minta ampun kita. Dia betul. Nah, sebab tu dalam rumah tangga kita, ni duk ada gambar-gambar benda bernafas, benda menyawa tu ni duk ada dalam rumah tangga kita. Malaikat rahmat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Apabila malaikat rahmat tak masuk, dia nak jadi panas dalam rumah. Jadi malah buat amal macam-macam. Malah nak buat amal, malah nak semaya, bangun subuh pun malah. Nah, semaya malah. Anak kita pun kerah perut, payah royak, payah henti, payah balok. Malaikat rahmat tak ada dalam rumah tangga. Pasal apa? Gambar film. Gambar nak bola pun ada, darah pun ada. Itu cukup amal rumah itu. Nah, malaikat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Nah, kita kena jaga situ tu. Tapi dekat masalah bersiap tubuh badan kita. Mana jangan lepas duduk bau tubuh badan kita. Lebih-lebih lagi pada masa ibadat. Masa ibadat kena jaga benar tubuh badan kita. Sebab tu Nabi kita dia nak qiyamul lail, mandi dulu. Ibadat kena mandi dulu. Tak boleh ada bau pada tubuh. Lepas tu kena gosok gigi pula, bersugi. Jaga bau keji pada mulut kita tak boleh ada juga. Lepas tu kena minyak bau pula situ. Nah, ya faedah minyak bau ni syaitan tu tersuku bang. Dia masuk nak tipu tu tersuku. Minyak bau. Ya Allah tu. Nah, tapi kalau musuh dia khasnah. Sedap ya dah. Ya syaitan ya kena bau musuh dia. Kena bau musuh. Nah, sebab tu colok orang duk ngamal dah.
Colok orang mengamal, kalau colok orang mukmin dia bawa sedar. Tapi colok hak bani hatu. Hak cicak kuning. Hak tak cara bakar. Hak dia bakar. Hak cicak kuning. Hak busuk tu. Nah, kita teracuh kali. Busuk. Yang macam ni hak dia bani hatu. Oh, gitu. Nah, hak dia panggil hatu dia kena busuk. Kerana bas dak hatu tak air. Tak air. Dia bukan bau hak dia. Nah, dia nak bau segi-segi dia macam tu. Tapi masalah bau tubuh Nabi. Nah, mana kita boleh ambil faedah di sini, mana kita kena bersiaplah tubuh kita tu jangan ada bau waktu-waktu kita beribadah kepada Allah Taala. Nah, makan-makan benda bau kena jaga. Nah, kalau nak sembahyang dah jangan makan lagi benda bau, nanti makan lepas lagi. Nah, kalau tengah hari, kalau kita kata nak makan jenis wah besar, wah jenis pedas, nak maya zuhur dulu. Lepas zuhur makan. Kenapa? Sama cara nak pergi pada asal tu dia dah hilang bau. Dah hilang bau apa? Habis makruh. Habis makruh apabila hilang bau. Selama nak ada bau, makruh tu ada. Habis bau, makruh ada. Ya dobrik lalu tu masalah hukum. Nah, jadi dia panggil jarak nak pergi pada asal tu dia panggil pula adalah kita makan wah lima gapo, makan wah sebuah ni, dia habis bau tu, dia hilanglah makruh tu. Kita pergi pada rambut dia pula. وأما شعره صلى الله عليه وسلم فقد كان رجل الشعر حسنه ليس بالسبط ولا الجعد القطط وكان إذا مشطه يأتي كأنه حبك الرمل. وأما شعره صلى الله عليه وسلم فقد كان رجل الشعر حسنه ليس بالسبت ولا الجعد القطط وكان إذا مشطه يأتي كأنه حبك الرمل. Dia nak ayat rambut Nabi itu berpelok. Rambut berpelok. Rambut Nabi. Artinya, dan adapun rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka sungguhnya adalah dia rambut Nabi itu rajil asy-sya'b, yakni ekal rambutnya rambut Nabi. Ekal mana berpelok. Apa makna berpelok? Dia hurai lagi. Dan sangat baiknya rambut Nabi, mana sangat lembut. Tiada sangat kejar. Kejar ni makna betul. Betul sebab rambut bercino. Kejar mana betul. Rambut Nabi bukan betul sebab rambut orang Cina. Bukan betul sebab tu dah. Dan tiada sangat keriting. Bukan keriting. Bukan keriting pola supaya orang hitam dia. Orang kulit hitam dia pola. Nah, masa kita duduk ngaji luar dulu kan. Kok dia baca naskah. Kalau dia tak boleh rambut dia. Dia selit dia. Dia pola. Dia pola tu lekat pula. Kalau dia selit dia. Kalau nah. Dia orang kulit hitam, dia pulah pada mungkin Mekah dia mau dia pulah rambut orang hitam. Kalau rambut Cina tu Allah aja. Mana kalau dia taruh dalam seci dua kilo Allah cocok. Nah. Cocok. Apa bulu lanok. Nah. Tapi rambut Nabi bukan kedua. Rambut Nabi dia pesing berpelok. Berpelok ni makna supaya dia baling di sini ke bawah. Hubukur hubukur ramal. Dia ada seperti pasir di pada pasir. Mana pasir pada pasir? Nampak tak? Pasir naik turun mana? Rambut Nabi lagu tu. Jadi bukan keriting berdoa dah. Bukan betul sering. Jadi berbongok-bongok. Itu mana? Hubukur ramli. Hubukur ramli mana tu? Nah, adalah dia Nabi apabila mensisir dia Nabi akan rambut dengan sisir, maka datanglah dia rambut seolah-olahnya rambut perjalin pasir. Cukup perjalin pasir. Nampak tak? Boleh kita tengoklah di tepi tengok pada pasir dia. Pasir jadi gitu dia tak ada sama dah. Jadi naik turun tu hak tu rambut Nabi. Bukan betul je. Nah, betul seling sepuluh rambut Cina tu dah. Dan bukan keriting polah sepuluh rambut orang hitam. Jadi berpelok.
Dalam Zani Jawi itu kan rambut berpelok. Rambut berpelok mana rambut betul serupa dengan pandai pasir. Pandai pasir. Itu rambut Nabi. Nah, itu boleh kita kenal lah. Nah, rambut Nabi itu macam mana boleh kita kenal juga. Wa qila kana sya'ruhu yadribu mankibaihi wa aktsarur riwayati annahu kana ila syahmati udhunaihi wa rubbama ja'ala ghadaira arba'an takhruju kullu udhunin min baini ghadirataini wa rubbama ja'ala sya'rahu ala udhunaihi fatabdu sawalifuhu tatala'lahu. وقيل كان شعره يضرب منكبيه وأكثر الروايات أنه كان إلى شحمة أذنيه وربما جعله غدائر أربعا تخرج كل أذن من بين غديرتين وربما جعل الشعر على أذنيه فتبدو سوالفه تتلألأ. Sebab sikit lagi nak lebih harap rambut dia. Artinya dan kata setengah sahabat adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memalu akan dua belekat Nabi. Mana ada satu ketika tu kan Nabi tahu mana siapa di belekat dia. Ni belekat ni tahu. Dapat tu. Rambut Nabi tu siapa di belekat dia. Tu sahabat kata. Rambut yang molek. Nah, rambut yang molek. Siapa di belekat. Dan beberapa riwayat yang lebih kuat, ada riwayat lain lagi. Bahawa adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hujung dua telinganya, telinga Nabi yang di bawah. Hujung telinga ni bawah. Rambut Nabi sampai tu. Dia lepas ni dia, lepas ni sampai di hujung telinga di bawah. Lepas tu rambut dia. Waktu turun sampai di hujung telinga yang di bawah. Dan terkadang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rambut Nabi itu empat bagai. Dia bagi empat nak rambut dia. Tiap-tiap dua telinga itu keluar daripada antara dua bagai daripada rambut itu. Mana dia bagi empat. Mana telinga dia menzahirkan telinga. We nampak telinga. Dia waktu turun ni setengah. Waktu turun pen sikit. Rambut dia waktu turun pen ni atau waktu turun sebelah ni. Dia ni pun suatu tak. Dia waktu rekod. Jadi telinga tu nampak lah. Telinga nampak. Mana dia sisir turun kat ni. Turun ni sikit, lepas tu turun ke belakang. Lihat ni pun suatu juga. Nah, mana dia buat empat bagai. Nah, mana depan telinga, lepas tu belakang telinga. Mana pun suatu juga belah dia kiri. Tu ada juga satu tiga dia buat turun lagu tu. Dan terkadang menjadikan rambut Nabi atas kedua telinga Nabi. Maka nyata segala pihak rambut yang di atasnya, atas telinga itu bergilang-gilang cahayanya cahaya rambut. Satu tipe Nabi tudung, sisir tudung telinga. Satu juga sisir tudung telinga dia. Nah, jadi nampak rambut berkelip-kelip itu rambut dia. Mana macam-macam lah Nabi buat ni. Hak tudung telinga buat dah, hak sisir tu nampak telinga buat dah, tudung buat dah, nampak telinga buat dah. Nah, kata setengah sahabat tu panggil siapa di belekat rambut dia. Nah, itu masalah rambut. Nah, manakala kita menipu itu kita boleh tengok di situ. Rambut dia macam mana. Nah, tapi dia taruh tak ada masalah. Ya Nabi pilih dua rambut ni kan. Imma kita taruh terus ataupun kita cukup. Jauh dua tu. Jauh dua tu. Kami kita ada nakal satu hadis dia kata, rambut ni imma taruh. Taruh terus. Ataupun cukur tu. Hak tak bolehnya qazak. Qazak ni makna cukur setengah, taruh setengah. Apa dah? Dia panggil pleating. Lepas tu, hak ni taruh. Hak tu tak ada. Hak tu panggil qazak. Tapi ya hukum tak ada siapa haram. Pasal kebanyakan ulama dia kata duduk tanggung makruh. Mana ulama mazhab Pak dia kata duduk tanggung makruh lah. Supaya oleh kita banyak dia buat tu. Dia mahu apabila dia rutin kedai ke, pleating. Atau atas ni taruh. Tu dia panggil sung qazak. Sung qazak tu Nabi tak buat tu. Nabi ada kalau dia taruh panjang,
ataupun dia cukur. Dua cara yang Nabi kita. Tapi qazak dia tak buat. Nah, di sini kita kecek masalah qazak sikit, maksudnya kecek masalah rambut Nabi. Nah, jadi kita reti dah rambut Nabi itu makna rambut berpelok. Nah, seperti pandai pasir tu. Berpelok boleh. Nah, mana tak ada betul sepasino ataupun tidak keriting super oriented. Nah, tapi masalah qazak ni Nabi larang. Tapi ulama yang kaji sebutnya larang Nabi itu duk tanggung makruh saja. Di sini kita baca satu hadis. Satu hadis dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad khuliqa ba'du sya'rihi wa turika ba'duhu fanaha an dhalika wa qala ihliquhu kullahu aw utrukuhu kullahu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ya Nabi akan seorang kanak-kanak sesungguh dicukur akan setengah rambutnya, setengah rambut kanak-kanak. Sebab sekolah yang main dulu. Sekolah yang main dulu kan. Tu cacing nampak. Tu cerah. Bapa kita panggil sebelum. Mula bapa kita panggil sebelum. Ya dia panggil lepas tu dia buat setengah buat. Tu dia panggil sebelum. Nak beruk. Sebelum. Jadi Nabi tengok seorang kanak-kanak tu dicukur akan setengah rambut dia dan ditinggal akan setengah yang lain. Nabi pun lari. Fanaha an zalika. Nabi larilah buat lagu tu. Lepas tu Nabi wayak. Nabi kata ihliquhu kullah. Cukur oleh kamu akan semua. Au utrukuhu kullah. Ataupun kamu tinggal semua. Mana we ada semua. Cukur semua ataupun we ada semua. Kalau nak cukur setengah dia ni. Kerana waktu dia kata Yahudi buat lagi. Dia panggil cara gunting rambut Yahudi. Cara gunting rambut Yahudi kita cukur. Pasal Nabi kita dia lari tak mau cukur dengan Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Adik tu Nabi lari tak mau cukur dengan orang Yahudi. Mana kalau orang Yahudi itu gunting setengah, taruh mana cukur setengah, taruh setengah, kita tak kena buat, kita tak kena tiru. Malaysia darurat kena buat mana? Tapi lah ni tak dapat tanggal darurat, tak dapat tanggal darurat lagi lah kita kata nanti gunting lagu tu. Nak gunting pendek boleh, tapi jangan licin, jangan cukup. Kepada model gunting ni pendek, dakwah ni batu panjang tu. Kalau tidak apa, tidak ada masuk ke cukur. Kalau tak boleh ni, pelicin terus dia. Pelicin. Cukur terus, cukur. Lepas tu taruh atas. Kalau tu tak boleh. Kalau tu dia panggil song Yahudi. Song Yahudi. Orang kita ni pelik. Benci Yahudi, tapi tak kepala tu Yahudi. Ni berat ni. Tak habang. Tak habar kata kita nak buat tu Yahudi tak kepala kita. Tapi mulut ni mulut Yahudi. Kalau Yahudi mai ni dia tak putar. Duk buat kelasing jeruk ada. Tapi tak habar tak kepala tu Yahudi kan. Kalau tu kena beringatlah. Qazak kalau kita boleh elok jangan buat qazak makna cukur setengah kepala tinggal setengah yang lain. Kalau tu dia panggil sum qazak. Sum qazak tu jangan buat lagi tu. Ya Nabi lagi dia pasal orang dia buat umrah buat doa nak berarti lagi. Orang buat umrah. Dia kira ke mana dah. Dia rambut anjing. Dia buat umrah kali mula-mula dia cukur tepi ni. Dia mesti. Tapi taruh hak lagi. Buat umrah kali yang dua cukur tambah pula. Jadi hak licin buat dah, hak rambut dia buat dah. Buat umrah kali akhir tu baru dia cukur bet. Kata lagu ni memang. Lagu ni. Jadi hak dua kali mula-mula tu dah ada qazak. Maksudnya qazak dah cukur setengah, taruh setengah. Pasal yang mata mesin dah buat sini tu. Jadi dia tak malu dah Mekah ni. Cukur sini. Taruh hak tang. Dua kali yang dua cukur nak kata tak. Tu. Akan taruh ni. Dua kali akhir tu baru cukur. Nampak. Sebenarnya kita tahallul hak sunat dia tu cukur tu moleknya. Kalau panggil tahallul dengan cukur tu hak tu molek. Kalau kita tak mau cukur gunting pun boleh.
Nah, cukur tu hak tu lebih afdal lagi. Tu makna cara rambut Nabi. Nah, tu kita bisa wisuk di hak takut dengan bulu-bulu. Nah, wa kana shaybuhu fi ar-ra'si wal lihyati 17 ma zada ala dhalika. Artinya, dan adalah uban di dalam rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam janggut Nabi itu 17 rambut jiwa. Tiada lebih atas yang dimakan 17. Kalau ni setengah sahabat duduk perhati tengok, dia kata bila-bila dah ada 17 orang ya. Rambut dia, dan janggut dia, hak uban dalam 17 orang. Tapi ni ada riwayat lagi bawah ni. Kita baca riwayat lagi. Wa fi riwayat Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam mata wa laysa fi ra'si wa lihyati 20 sya'ratan bayda'a. Artinya, dan pada riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dan tiada pada kepala Nabi dan janggutnya Nabi itu 20 rambut yang putih. Ada dua riwayat. Mana setengah sahabat dia tengok ada nampak 17. Setengah lagi 20. Khilah kita tak nak gapo lagi, tapi nak ayat kata, Nabi pun dia ada ubat, dia tak cabut. Di sinilah subik hukumnya. Ditegahkan cabut ubat. Cabut ubat tu tak boleh. Cabut ubat ni tak boleh. Maksudnya makruh lah, makruh. Pasal kita ambil hukum ayat tadi, yukra'u nadfu syaibi minar ra'si. Dimakruhkan cabut ubat daripada kepala. Lepas tu ubat daripada janggut dengan misal ada mana? Boleh cabut lah. Nampak? Oh, ni ada hadis lah. Hadis dia ada satu hadis. Hadis apa ni? An-Namsi. An-Namsi makna haram cabut bulu di muka. Cabut bulu. Haram cabut bulu di muka. Mana muka ni masuk? Masuk ke ni. Bulu mata. Misal janggut. Lepas tu bau. Hak tu masuk dalam kawasan muka. Mana hak makruh ni, makruh cabut ubat, dia duduk tapal tu. Bukan duduk kawasan muka. Tapi hak duduk kawasan muka, dia masuk dalam an-namsi, mana haram. Cabut dah. Sampai tu dia misal nak suruh apa? Suruh penipis. Nipis dengan gunting ataupun cukur tak apa. Cukur. Tapi cabut tu tak boleh. Cabut tu tak boleh. Cabut tu hak dia lari. Cabut bulu. Kening. Dia pasal orang lain pun dia ada cabut kat ni. Ada cabut. Janggut kena taruh. Janggut tu Nabi suruh taruh. Kita kata dah elok banyak lah. Gatal kau tak gatal kau taruh lah. Sikit lah pada. Awak masuk dalam sunnah Nabi. Awak ada taruh sifat janggut. Maknanya ubat ni pasal apa boleh Nabi kita dia lari cabut. Ubat. Tapi Nabi dia tak cabut. Ada 17 setengah sahabat tengok 17, setengah lagi tengok 20. Tapi cabut dia lari. Pasal ubat ni untuk beri mengingati kepada kita. Untuk beri peringat kepada kita, kata kita ni tua dah. Kita ni tua dah. Tak boleh nak galik, tak boleh nak lalai lagi dah. Karena kalau ubat tak naik, waktu muda itu tak apa lah. Dia buat ni. Tak apa, kokoh lah. Ngaji, kokoh pergi ngaji lah. Dia mau ngaji lah. Hak putih-putih pergi ngaji dia tak buat ni. Kita lagi. Amun kita lagi kolo lah. Dia galik. Dia galik. Sebab tu apabila kita kau tua ke, dia alamat kau mari. Alamat nak bagi kita tu sedar, nak bagi kita khabar. Mari rambut putih mari. Kulit pun mula kecut di situ. Kulit tu mula nak kecut. Kulit tu semua dia panggil tanda-tanda bagi kita untuk nak bagi kita sedar, nak bagi kita khabar. Tiba-tiba kita dicabut. Buat cabut tak ada payah nak khabar, payah nak sedar. Dia rasa muda tu. Dia duduk rasa muda, dia payah nak berpaling di situ.
Nah, kita baca satu hadis Nabi Tuhan. Nabi kata la tantifu syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah. Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu bi kulli syaibatin hasanatun wa rufi'a biha darajatun. Oh, hebat tu. Nah, Nabi kata jangan cabut oleh kamu akan uban. Jangan cabut. Sebab apa? Fa innahu nurun yaumal qiyamah. Maka bahawasanya ubat itu nur pada hari kiamat. Hari kiamat itu bercahaya. Bercahaya. Tak dunia yang nampak dua. Nampak tak? Nampak dua. Tapi di akhirat itu nampak bercahaya. Nah, tambah lagi dia kata, siapa dia beruban di dalam Islam, tiap-tiap satu uban, satu kebajikan. Mana orang cabut kebajikan tu tak asal-asal. Nampak tak? Nah, bermaksud bila I duk dia jauh. Nah, orang tu duk buat kebajikan tu. Oh, saya kita kebajikan nak boleh bukan mudah. Nampak tak? Kalau boleh dengan semaya lah, boleh dengan puasa lapar. Nampak tak? Boleh dengan mengaji, kena duk jalan mari. Boleh dengan ubat, tak ada kena letak. Boleh sendiri. Nampak tak? Supaya kita boleh pahala dengan iktikaf. Tak ada kena letak. Main duduk dalam masjid niat iktikaf. Boleh pahala. Tak ada letak. Tapi ni nak niat sepuk lah. Tak ada. Kalau nak niat lah, sepuk lah niat. Takut dia mau berkhabar, aku dah ada niat lagi, dia tak pelak dah. Boleh nak domboi dah. Niat lah ni tak ada, boleh sepuk. Tapi boleh lagi, sikit. Tapi kalau niat mula-mula tu, Alhamdulillah. Nampak tak? Itu mana ubah ni, di dalam Islam kita, tiap-tiap satu ubah. Kanat lau bi kulli syaibah hasan. Tiap-tiap satu ubah, satu kebajikan. Satu kebajikan diganda dengan 10. Lepas tu kalau setiap pahala kita ubah belakang, banyak kebajikan. Waruf yang biha darajah. Lepas tu kau akak pula satu darajah. Tiap satu ubah satu darajah. Satu darajah. Darajah kita menaikkan. Darjah kita tu ubah. Nah, tu Nabi wali satu hadis ada panggil targhib, menggalakkan. Nah, menggalakkan kita nak kita tu rasa segar walaupun aku tua dak apa, ada hak lain tambah, ada kebajikan tambah, ada darjah pula tambah di situ. Nah, itu mana faedah-faedah yang kita dapat hari ini. Nah, kita amallah, kita pakailah. Nah, makna masalah rambut tu kita kena jaga, jangan dia buat bleaching tu. Nah, jangan turutlah cara-cara Yahudi tu. Pasal Nabi kita dia benci sangat kepada cara-cara orang Yahudi. Nabi benci semua tubuh cara Yahudi. Nah, kalau siapa puasa bulan apa? Bulan Muharram dah. Puasa 10 Muharram dah. Asyura tu kan. Nabi kata kalau aku dah lagi tahun depan aku nak puasa hari ke-9 lagi. Pasal apa? Pasal hari 10 Yahudi puasa juga hari itu. Hari 10 tu Yahudi puasa juga. Pasal Nabi benci rupa dia. Buat mana? Puasa hari lagi tak boleh. Puasa hari ke-9 lagi. Pasal tak boleh dengan Yahudi. Nah, kalau ni puasa tu lah. Yahudi buat pesentu rambut dia. Kita kan? Kita kena taruh semata-mata ataupun pendek saja. Jangan bleaching. Pendek je tak apa. Nah, ataupun selagi Nabi murid sangat, cukur janggut taruh misal. Oh, itu Nabi murid. Yahudi juga tu, taruh Yahudi. Nah, kalau Yahudi misal bak. Di janggut tak? Misal taruh janggut itu. Oh, itu pun Nabi kata jangan buat lagu tu. Nah, orang hak aku benci, mungkin nak benci sebab aku makna itu. Nah, apa dia hak aku benci, mungkin nak benci sebab aku benci. Ni bila orang aku benci, ni dia kasih dia. Oh, waktu Nabi. Nah, Nabi berasa dia. Kita berhenti di situ tu. Tanda pada kata wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha. Allahumma iftah alaina fikri al-arifin wa قلوبنا واجعلنا خالصة لوجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام.
Ah. Terima kasih.